أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Apa khabar para penonton, tuan-tuan, perempuan, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Dan alhamdulillah syukur tayangan Ustaz kembali bersiaran pada pagi ini untuk edisi Sabtu 28 hari bulan Januari 2023 bersamaan dengan 6 Rejab 1444 Hijri. Dan alhamdulillah selamat berhujung minggu kepada anda semua para penonton tayangan Ustaz. Untuk siaran kita pada pagi ini, sama-sama kita akan mendiskusikan iaitu topik akhlak, masa jangan dipersiakan. Masa jangan dipersiakan. Dan sebagaimana biasa kita tampilkan bintang ilmuwan yang telah pun bersama dengan kita di studio pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azam Al-Kankari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anas sihat ya? Alhamdulillah, lama tak bersua. Betul lah. Selalu kita datang dan Anas tak ada. Ada insya-Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Moga-moga Allah berkati kita semua insya-Allah. Amin insya-Allah. Semangat hari ini bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari yang akan sama-sama mengupas masa jangan dipersiakan. Dan Ustaz Azam, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan ataupun kemusykilan yang berkaitan topik kita pada pagi ini, anda boleh sebagaimana biasa hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan. Para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, masa jangan dipersiakan. Dan kehidupan pada akhir zaman ini Ustaz Azam, betul, insya-Allah kadang-kadang rasa seperti pantasnya masa berlalu. Jadi mungkin terkadang kita pernah melakukan perkara yang menyebabkan terbuang begitu saja masa kita. Dan inilah sebagai mukadimah mungkin sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton tentang masa jangan dipersiakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Terima kasih kepada Dai Anas serta seluruh para penonton Tanyalah Ustaz, rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Luar biasa. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Saya yakin yang menonton pastinya seperti mana Dai Anas mengatakan tadi, kita semua insya-Allah bakal ahli syurga. Kita infakkan masa yang kita ada pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu, dan pastinya insya-Allah Allah Taala memberkati dan merahmati kita semua insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, topik kita hari ini adalah masa jangan dipersiakan. Bila mana kita membicarakan tentang masa, agak-agak ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para penonton, berapa masa? Saya nak tanya dari Anas lah. Satu hari kita berapa jam? 24 jam. 24 jam. Satu hari kita berapa minit? Jarang kita lupa. Tak jarang kita ingat. Kita lupa biasa tuan-tuan. Berapa ingatnya 24 jam satu hari? Tuan-tuan dan puan, satu hari kita ada 24 jam. Satu hari juga kita ada 1440 minit. Dalam waktu yang sama, satu hari juga kita mempunyai 86,400 saat. Dan pastinya tuan-tuan dan puan, dalam masa setahun kita ada 365 hari bersamaan dengan 8,760 jam. Subhanallah, bila mana kita membicarakan tentang masa ini, maknanya tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat dari saat, dari segi minit, dari segi jam, hari, minggu, bulan, tahun dan sebagainya, setiap orang mempunyai masanya yang sama. Tuan-tuan dan puan, ibu ayah, para penonton mempunyai satu hari tetap 24 jam. Saya sendiri juga mempunyai satu hari 24 jam. Dan Anas, seluruh kita yang menonton pada ketika ini berada di sini, semua orang mempunyai jam yang sama dalam tempoh satu hari. Maknanya tuan-tuan dan puan, setiap orang ada 24 jam satu hari. Tetapi sejauh mana kita memanfaatkan masa yang kita ada, ataupun kita hanya sekadar mensia-siakan masa yang kita ada. Ada orang 24 jam macam-macam mereka boleh buat.
Tapi sejauh mana tuan-tuan puan, kita 24 jam ini kita memanfaatkan masa kita. Kita muhasabah di kita tuan-tuan puan, saudara, ibu ayah semua yang menonton, sejauh mana kita dihidupkan di dunia ini. Waktu mana kita kanak-kanak kita dilahirkan, sehinggalah kita di alam remaja, sehinggalah kita di alam dewasa dan barangkali mungkin telah tua. Minta maaf cakap tuan-tuan puan. Dan bagaimana masa yang kita ada sehinggalah kita bertemu dengan Allah SWT, adakah dipersiakan ataupun dimanfaatkan. InsyaAllah saya akan rungkaikan melalui pertanyaan dan soalan daripada tuan-tuan dan puan insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana mukadimah yang telah pun dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Azam tadi, mungkin ada sesuatu yang tidak selesai ataupun yang tidak beres dalam kehidupan kita yang menyebabkan masa kita terbuang begitu saja. Itu yang disebutkan oleh pepatah mengatakan seperti pantasnya masa berlalu, mungkin ada sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita. Baik Ustaz Azam, kita ada soalan daripada sahabat kita yang kita ingin raikan untuk pertamanya di Facebook pada pagi ini. Baik, Muhammad Hafizi Hafiz bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apabila berjanji, mengapakah orang Islam tidak dapat menepati masa seperti bangsa lain, sedangkan solat kita juga ada ditentukan masa dan ketikanya? Adakah tidak menepati masa juga dikira telah mempersia-siakan masa? Mohon pencerahan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Luar biasa. Soalan yang sangat luar biasa. Tuan-tuan dan puan, Da'i Anas, para penonton, saya dulu pernah mengajar agama Islam di sekolah Cina. So, 我明白一点点，明白吗？一点点lah, sikit-sikit boleh lah. 老师 老师Azam kan. Sikit-sikit boleh lah. Tuan-tuan dan puan, pagi ini saya nak bawakan satu pepatah Cina ya, dalam bahasa Mandarin. Tapi ini lahjah saya lah. Kan? Kepada rakan-rakan Tionghoa yang menonton, rakan-rakan kita menonton, saya minta maaf kalau bahasa saya tak betul ya. Hua yu chong kai ri ren wu cai cao nian. Apa maknanya tuan-tuan dan puan? Oh, ni luar biasa kan. Tuan-tuan dan puan, subtitle bawah apa maknanya? Bunga boleh mekar lagi, tetapi manusia tidak boleh muda lagi. Allah. Ini pepatah Cina luar biasa. Maknanya tuan-tuan dan puan, bunga ni dia ada musim dia. Dan tiap-tiap tahun ada musim bunga. Tetapi muda kita sebagai manusia, itulah yang berlalu yang telah kita tinggalkan, dan masa yang akan berlalu pergi inilah yang akan kita sambut di kemudian hari itu. Sebab tuan-tuan dan puan, bila mana soalan yang membicarakan tentang ialah mungkin bangsa lain ya, kadang-kadang kita ada patah Melayu bagai-bagai lah ya, janji Melayu lah apa bagai, masa ni macam tak jaga betul. Sedangkan tuan-tuan dan puan, dalam Al-Quran ada satu surah yang mana Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa maknanya tuan-tuan dan puan? Allah Ta'ala kata demi masa. Maknanya Allah Ta'ala bersumpah demi masa. Banyak tafsir membicarakan tentang al-'asr ini. Ada mengatakan waktu asar, ada mengatakan zaman, ada mengatakan kehidupan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh rujuk dalam ulama-ulama juga kitab-kitab tafsir. Tetapi bila mana Allah Ta'ala kata wal 'asr innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Tuan-tuan dan puan, kita semua dalam kerugian bila mana kita tidak memanfaatkan masa. Tetapi Allah Ta'ala kata illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang beriman, orang yang illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berpesan dengan kesabaran dan juga dengan kebenaran. Maknanya tuan-tuan dan puan, saudari, ibu ayah, kita membicarakan tentang masa ini tetap akan meninggalkan kita. Diam tak diam, tuan-tuan dan puan, perasan tak sekarang ini kita 2023 dah masuk bulan 1 akhir dah. Dan dalam waktu sama, tuan-tuan dan puan, diam tak diam, kita juga menghampiri bulan Ramadan. Kita menghampiri bulan Ramadan, bulan Rejab, Syaban tak lagi nak Ramadan. Rejab ini merupakan ambang kita masuk, gerbang pintunya masuk ke dalam bulan Ramadan. Maknanya masa macam Ustaz, rasa macam baru je gitu kita pergi solat tarawih kan, contoh tuan-tuan ya. Maknanya masa ini kan makin lama makin pantas. Cumanya sejauh mana kita memanfaatkan masa yang kita ada, itu sebab tuan-tuan dan puan, dalam kehidupan kita Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk solat, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk puasa, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk haji, zakat dan sebagainya. Semuanya tuan-tuan dan puan mengikut masa. Solat ada waktunya. Puasa juga ada waktu berbuka, ada waktu sahur. Itu sebab dalam agama sebenarnya kalau kita ikut segala falsafah yang diajar oleh Nabi SAW, orang yang mengikut agama
pastinya orang yang menjaga masa, insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Tu antara satu jawapan yang diberikan, mudah-mudahan menjawab persoalan sahabat kita yang bertanya berkaitan topik pada pagi ini. Masa jangan dipersiakan. Ustaz Azam, kita nak berjeda seketika, terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua disampaikan ke dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, untuk siaran pada pagi ini kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azam Al-Kankari untuk sama-sama kita mendiskusikan para penonton topik akhlak masa jangan dipersiakan. Baik, Ustaz Azam, kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita. Silakan, insya-Allah. Kita ada An-Nur Rauf yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebanyakan anak-anak muda dan golongan remaja gemar menghabiskan masa dengan melepak di pusat membeli belah, di kedai-kedai makan dan sebagainya. Malah ada juga pelajar yang terlibat dengan ponting sekolah kerana pengaruh daripada rakan sebaya. Apakah yang menyebabkan mereka suka mempersia-siakan masa dan tidak suka untuk belajar? Dan apakah tindakan yang perlu ibu bapa lakukan untuk mengatasi masalah seperti ini? Orang yang banyak tidur, adakah orang yang rugi dan adakah hukumnya boleh jadi berdosa, Ustaz? Dua soalan di situ. Rabbi, masya-Allah. Takut saya dengar soalan tu kan. Terima kasih Dr. Yanas. Serta yang bertanya An-Nur Rauf, insya-Allah, Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Baik, tuan-tuan dan puan, sebelum saya nak merungkai persoalan yang ditanya oleh rakan FB kita pada ketika ini, suka untuk saya membawa satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Ana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas, as-sihah wal faragh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maknanya, tuan-tuan dan puan, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apa Nabi kata? Dua nikmat, ni'matani, dua nikmat yang ramai manusia terpedaya dengannya, maknanya terlupa dengannya. Apakah nikmat itu? Yang pertama, tuan-tuan dan puan, Nabi kata as-sihah, iaitu nikmat kesihatan, dan juga al-faragh, iaitu nikmat masa lapang. Hadis Imam Bukhari. Maknanya, tuan-tuan dan puan, para penonton, bila mana kita membicarakan tentang ialah anak-anak muda, para remaja, dia soalnya, ya, tuan-tuan dan puan, para penonton, ya, bukan pasal anak remaja yang melepak, bukan soal budak-budak pelajar sekolah yang ponteng melepak pengaruhkan sebaya. Minta maaf cakap, tuan-tuan, ya, kadang orang dewasa pun ada juga. Kan? Duduk dekat kedai kopi, main dam haji tapi tak pergi haji pun. Kan? Contoh, bukan tuan-tuan. Ini orang lain, bukan kat sini. Maknanya, tuan-tuan dan puan, apa saya nak kongsikan ibu ayah, para penonton? Kita ni kadang-kadang bukan saja membicarakan tentang anak remaja, bukan saja membicarakan tentang pelajar sekolah, tetapi kita juga orang dewasa, orang yang mempunyai usia yang lebih tua daripada anak muda, juga kadang-kadang kita lara, kita sia-sia melaksanakan kehidupan kita. Kerana apa? Kerana kita tidak merenung hadis Nabi ini. Nabi kata dua nikmat yang pastinya manusia akan lupa, terpedaya dengannya. Pertama, nikmat sihat. Tuan-tuan, waktu kita sihat, biasanya
kita tak berapa ingat kita sihat. Cuba waktu sakit, contoh, kita makan asam pedas kan, balik muar Nas kan, untuk dia muar kan, saya balik tangkap balik muar kan, kita makan asam pedas, waktu sihat tak rasa, tak feel kan. Cuba waktu sakit. Dan itu jam pula Allah uji kita dengan satu aja, sebesar mungkin tak sampai 1 cm pun, matikan. Contoh, nak makan asam pedas, makan sambal belacang, Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan, sakitnya. Sampailah kita merasakan, ya Allah, kalaulah aku sihat, ya Allah, tak ada matikan ni bangkali, sedap, nikmat aku rasa makan. Itu sebab tuan-tuan puan, kita akan merasai nikmat kesihatan setelah kita sakit. Samalah juga ibu ayah. Tuan-tuan dan puan-puan penonton, kita akan merasai nikmat masa lapang bila waktu kita sibuk. Itu sebab bila mana ada peluang masa yang ada, kita manfaatkan sungguh-sungguh. Janganlah kita melakukan perkara yang sia-sia dan sebagainya. Saya tak nafikan ramai anak-anak remaja sebagainya bukan saja pergi melahu, lepak pusat beli belah, bukan saja pergi kedai, tapi waktu yang sama mereka juga kadang main game, main gadget sampai lupa segala, tak solat sebagai ini yang kita risaukan. Waktu yang sama kalau tanya pula tidur tu dosa tak, agak-agak lah kan. Kalau tidur melampau, itu sebab tuan-tuan puan, ada satu kajian mengatakan bahawa orang yang banyak tidur, orang itu akan pendek umur. Sebab apa? Satu hari 24 jam, Anas ya. Bayangkan kalau dia tidur lebih 10 jam, maknanya satu hari dia ada 14 jam saja. Maka rugilah masanya. Maka janganlah kita merugikan masa dengan melakukan perkara yang sia-sia. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Tu nasihat sebagai seorang guru kepada pelajar sekolah agama. Masya-Allah. Saya teringat ustaz saya bebel di sekolah dulu ustaz. Bebel untuk kebaikan. Jangan cakap bebel. Marah ustaz Azam, insya-Allah. Silakan Anas. Baik, kita ada sahabat pemanggil yang menanti di Thailand, jangan terasa ustaz. Okey, tak ada hal. Gurau je. Baik. Jadi kita nak raikan sahabat pemanggil. Hello, Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas Kamis dan juga Ustaz Azam Al-Kankari. Saya Umar Abdul Majid dari Felda, Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz, kita diberikan masa setiap orang 24 jam, satu hari satu malam, bagaimana Ustaz sebut tadi. Soalan saya Ustaz, kadang-kadang ada kita mengeluh kesuntukan masa, kesibukan tugas harian, dan kadang-kadang nak solat pun tak tepat pada waktunya. Soalan saya Ustaz, apakah orang yang menjaga masa solat tepat pada masanya boleh mengurus masa dengan terbaik, kerana mereka ini akan dapat kecemarangan hidup di dunia dan akhirat ini Ustaz. Kerana mereka yang bijak mengurus masa dan solat di masa yang tepat ya, jadi di awal waktu, dan juga mengurus masa ke semua dengan keadaan yang terbaik, boleh menjamin kecemerlangan hidup di dunia dan akhirat. Apakah boleh? Apakah pengurusan masa terbaik ini dapat membuatkan kita ni cemerlang hidup di dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Nabi, rebut 5 perkara sebelum 5 perkara datang. Itu saja soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Umar Abdul Majid. Soalan yang cukup semangat tu. Luar biasa. Luar biasa. Ini penonton setia kita ni, masya-Allah. Silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Umar Abdul Majid kerana bertanya soalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan, bila mana ada setengah orang mengatakan bahawa aku tak cukup masa lah. Apalah hari ni nasib tak macam semalam. Kenapa jadi macam ni? Kenapa masa ni singkat sangat ni? Kenapa tak sempat siap kerja? Banyak betul dia komplain. Tuan-tuan, Nabi SAW menyatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya apa Nabi kata? Allah SWT berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Dia suka mencela masa, padahal aku pencipta masa. Di tanganku lah segala urusan dan akulah yang mempergilirkan siang dan malam. Hadis Imam Bukhari, hadis sahih. Tuan-tuan dan puan, bila mana kita membicarakan tentang orang yang rasa masanya tak pernah cukup, masanya dia tak cukup ni, apa ni. Tuan-tuan dan puan, bukan nak membicarakan tak cukup masa. Ada orang kata, saya ni tak cukup masa lah Ustaz, saya tak ada masa lah. Tuan-tuan, kita semua ni ada masa yang sama. Itu sebab bukannya tak ada masa, bukannya tak cukup masa, tetapi sebenarnya kita yang tidak bijak mengurus masa. Itu sebab tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan seperti mana soalan nyatakan oleh Tuan Haji Omar tadi, bagaimana kita nak mengurus masa. Kerana apa?
Orang yang solat, insya-Allah masanya luar biasa. Bayangkan Allah SWT memberikan kita 5 waktu solat. Maknanya 5 waktu solat. Pertama ni bulan Rejab ni kan, nak ceramah Isra Mi'raj ni memang seronok. Cerita bab solat, masya-Allah tabarakallah kan. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Setiap daripada waktu itu ada falsafahnya. Ada falsafahnya, panjang ceritanya. Tapi itu lain tahun lah kita sembang ya kan. Tapi saya nak jawab soalan tu Haji Omar ni, bagaimana tips untuk mengurus masa dengan cemerlang? Saya nak kongsikan ada beberapa konsep lah, ada beberapa yang saya nak kongsikan tips, iaitu 3 SBP. Bukan sekolah berasrama penuh ya. bukan. S yang pertama apa dia? Segera melakukan tugasan. Mak dapat tugasan, segera buat. Macam kita solat lah. Kita menyegerakan solat. Asuk waktu solat, kita terus solat. Maknanya kita dapat apa tugasan assignment, ya, ataupun tengah research ke apa, saya tengah sambung belajar ni, doakanlah tuan-tuan, ya, kan. Kita tengah buat master ni, ya Allah kan. Banyak kerja, maka terus buat. Kita jangan tangguh. Jangan. Tangguh ini akan menyebabkan kerja kita makin meningkat, makin banyak. Maka S yang pertama, segera melakukan tugasan. Bila kita segera melakukan tugasan, ini salah satu cara ataupun tips untuk mengurus masa dengan cemerlang. B yang kedua, tuan-tuan dan puan, apa dia? B yang kedua adalah bina jadual harian. Bina jadual kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, pakar motivasi biasa cerita. Biasa kita dengar. Apa dia? Orang yang gagal merancang adalah merancang untuk gagal. Ibu ayah, saudari, para penonton, kita gagal untuk merancang. Sebenarnya kita merancang untuk gagal. Itu sebab kita kena ada bina jadual harian kita. Pertama, kehidupan dunia kita. Pagi buat apa? Ni macam hari ni kan, saya pagi ni buat apa? Tanyalah ustaz. Sekejap lagi nak balik anak saya masuk ward. Doakanlah tuan-tuan ya. Moga anak saya sihat sejahtera hendaknya kan. Balik terus ke ward, ke hospital kejap lagi. Kemudian kita rancang. Kemudian petang apa nak buat, kita listkan kehidupan kita. Ibu ayah mungkin menonton pada ketika ini. Pagi ni tengok Tanyalah Ustaz. Kejap lagi pula pergi kuliah duha. Kemudian tengah hari Qailullah kejap sebelum zuhur. Kemudian lepas zuhur. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita kena bina jadual kehidupan. Bukan saja jadual kehidupan seharian kita di dunia, tetapi juga jadual ibadah seharian kita. Jadual ibadah kita. Satu hari KPI, kita nak istighfar berapa banyak? Kayu pengukur, satu hari nak istighfar 100 kali. Satu hari nak berselawat 1000 kali. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-tuan dan puan, kita bina jadual harian kita bukan saja soal dunia, bahkan juga akhirat. Dan P yang ketiga, apa dia tuan-tuan dan puan? Pertingkatkan disiplin diri. Ini yang paling penting. Untuk ubah diri agar dapat mengurus masa dengan baik, disiplin diri kena ada. Mana kita pertingkatkan. Mungkin ustaz saya ada disiplin, cuma tak berapa nak tingkat. Kan? Sebab tuan-tuan, kita nak urus masa kita dengan baik, pertingkatkan disiplin diri. Kerana apa? Orang yang sibuk banyak benda dia boleh buat. Orang yang tak buat apa-apa, maka pastinya tuan-tuan puan, dia tidak akan melakukan apa-apa. Lagi busy kita insya-Allah dengan izin ya, lagi banyak perkara yang boleh kita lakukan. Orang itu makin sibuk, makin dia boleh sambung belajar, dia boleh beli buku, dia boleh pergi ceramah sana sini, dia boleh berkebun, dia boleh nanam dan sebagainya. Itu sebab ibu ayah tuan-tuan puan, kita bijak mengurus masa kerana kita takut masa yang Allah infakkan kepada kita, Allah berikan kepada kita ini, kita tidak memanfaatkan dan na'udzubillah min zalik, kita akan persiakan masa kita. Wallahu a'lam. SBP struggle buat PhD lepas ni. Luar biasa. Amin. InsyaAllah. Amin. Segera bertindak, bina jadual harian, pertingkatkan disiplin diri. SBP, 3 akronim yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Azam. Amin. Baik Ustaz, kita banyak lagi akan kita raikan selepas ini. Kita akan berjeda seketika. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan Tayalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam Tayalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru pada pagi ini untuk akhlak masa jangan dipersiakan. Dan kita masih lagi bersama Ustaz Muhammad Azam Al-Kankari, dan kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda para penonton yang terus setia menonton sehinggalah jam dan juga saat ini. Dan Ustaz Azam, kita ada sahabat pemanggil yang menanti di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan Ustaz Muhammad Azam. Tapi sebelum ini saya doakan agar anak Ustaz sihat seperti sedia kala. Amin, ya Allah. Dan saya doakan agar Ustaz selamat dalam perjalanan balik. Amin, insyaAllah. Amin, amin wa iyyakum. Barakallah. Soalan saya Ustaz, bagaimana kita nak jadikan diri supaya berdisiplin agar masa jangan dipersiakan dari sudut ibadah, kerja buat kita dalam kehidupan kita seharian. Ya. Itu soalan saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambut soalan tersebut dengan sedikit orang kata apa, kebimbangan yang berlaku. Produktiviti kerja terganggu, produktiviti pelajar pun terganggu. Yalah, musim-musim nak SPM ni lagi lah Ustaz Azam. Betul. Mungkin sedikit nasihat bagaimana untuk memelihara disiplin, nak menjaga disiplin masa ni. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanallah, tuan-tuan ya. Nak jaga disiplin ni sebenarnya adalah diri kita sendiri. Ya. Kita hantarlah berapa hebat pakar motivasi sekalipun kan, jemput dari Anas datang ke sekolah contoh kan. Pakar motivasi hebat ni, masya-Allah tabarakallah kan. Baik, faham betul. Tuan-tuan puan, tapi kalau kita tidak mau mengubah diri kita, mana mungkin kita dapat mengubah diri kita dengan izin Allah SWT. Motivasi ke ataupun orang sekeliling ini adalah hanya sekadar anjakan paradigma untuk memberikan booster ataupun memberikan penggalak kepada kita untuk menjadi orang yang terbaik, untuk menjadi orang yang berdisiplin dalam apa saja aspek. Itu sebab tuan-tuan puan, dari segi soal masa ni, kadang-kadang perasan tak kita berada di akhir zaman ni, dari Anas para penonton ya, kita rasa masa ni makin pantas. Itu sebab sebenarnya saya nak kongsikan ada satu hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Luar biasa sahabat Nabi ni, nama Anas kan, masya-Allah tabarakallah. Dia merupakan orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Nabi bersabda, apa Nabi kata mafhumnya, maksud hadis, tidak akan berlaku kiamat sehingga waktu terasa begitu pantas. Maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti 1 jam, dan 1 jam dirasakan seperti 1 sambaran api. Hadis wa Imam Tirmizi. Tuan-tuan dan puan, hadis ini sahih. Bila mana kita membicarakan tentang masa yang berlaku ini, bila mana nak kiamat ni, masa makin lama makin cepat. Perasan tak tuan-tuan dan puan? Sekarang ini kita rasa macam tiba-tiba dah hujung minggu. Hari ni hari Sabtu. Esok dah Ahad. Kemudian Isnin. Kalau kami di Johor ni, budak seagama sekarang ni tengah exam. Dah exam akhir semester dah. Lepas tu budak nak cuti sekolah. Ibu ayah, kita rasa macam, ya Allah cepat ni Ustaz. Tuan-tuan dan puan, Imam An-Nawawi mengatakan masa yang berlalu begitu pantas disebabkan kerana apa? Hilangnya keberkatan masa di dalam kehidupan, dan banyak masa-masa dalam sehari dihabiskan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, kalau nak membicarakan tentang 24 jam satu hari, waktu yang sama nak membicarakan 1 jam 60 minit, daripada zaman Nabi pun sama saja. Di zaman ulama-ulama dulu pun sama saja. Tetapi kenapa sekarang ini kita rasa masa sangat tak cukup, tuan-tuan ya? Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikanlah ya, ada satu buku lah ya. Buku yang ditulis oleh seorang penulis yang hebat, seorang tokoh yang luar biasa. Barangkali tuan-tuan pun mungkin ada pernah baca buku yang ditulis oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, ya, seorang tokoh kewangan Islam dan juga pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Apa beliau tulis? Satu buku yang saya sangat tarik dengan tajuk dia, Anas ya, iaitu Saya Ada 25 Jam Sehari. Kan? Topik buku dia tu, tajuk bukunya adalah Saya Ada 25 Jam Sehari. Saya fikir kita sehari ada 24 jam, tapi bagaimana beliau begitu sibuk tapi mempunyai 25 jam sehari. Bila saya baca, tuan-tuan, ada satu frasa beliau mengatakan bahawa saya tidak begitu mengurus masa saya, tapi beliau mengatakan saya sebaliknya menjana lebih banyak masa saya. Itu sebab, tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak menjana masa kita? Bagaimana kita nak menjana masa? Kadang-kadang kalau kita membicarakan tentang Ustaz,
Macam mana kita ni nak display dengan masa kita, nak display dengan kehidupan kita ni, masa ni payah betul. Tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan sebenarnya nak dapatkan panduan atau kaedah agar masa kita ni tidak dipersiakan atau tidak dirugikan. Saya nak kongsikan ada 3, tuan-tuan dan puan. Boleh dengan Anas? Boleh, insya-Allah. Bukan rehat tak ada. Boleh, insya-Allah. Teruskan. 3, tuan-tuan. SPK. Bukan skim pinjaman kitab. Bukan ya. SPK. Apa dia? S yang pertama, sentiasa beramal soleh. Maknanya kita nak masa kita ini tidak dipersiakan, bahkan memberikan manfaat, maka kita kena sentiasa beramal soleh. Dan kalau boleh, tuan-tuan dan puan, kita wujudkan wakaf pahala. Bagaimana wujudkan wakaf pahala? Tuan-tuan dan puan, banyak. Tuan-tuan kaji sendirilah ya. Tanyalah tok-tok guru dekat dengan kita yang tuan-tuan belajar. Cari apakah itu wakaf pahala. Banyak benda tuan-tuan. Contohnya kita memulakan kebaikan. Bila mana orang meneruskan kebaikan itu, maka kebaikan itu akan dikira sebagai pahala dan pahala itu akan berkekalan seperti mana kita yang memulakan. Ini hadis Nabi. Subhanallah, mafhum hadis. Itu sebab tuan-tuan dan puan, ibu ayah, saudari, sentiasa beramal soleh kerana ini antara panduan untuk masa kita tidak dipersiakan, bahkan tidak akan dirugikan. S pertama, sentiasa beramal soleh. P yang kedua, apa dia tuan-tuan dan puan, para penonton? Positif dalam kehidupan kita. Kita kena positif dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita rasa macam, Ustaz, saya sibuk sangat Ustaz. Masa ni ya Allah, masa Allah beri cukup dan Alhamdulillah, saya ni tak pandai. Memang tak ada disiplin untuk mengurus masa saya. Tuan-tuan dan puan, kita kena positif dengan kehidupan kita. Sangka baik dengan Allah yang menguji kita. Sangka baik dengan manusia sekeliling kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, nak husnuzan dengan Allah, nak husnuzan sesama manusia, ia bukan perkara yang mudah. Itu sebab tuan-tuan, kita kena positif dalam kehidupan. Dan key yang terakhir, tuan-tuan dan puan, apa dia? Kerapkan diri mencari kebaikan. Kerapkan diri kita mencari kebaikan. Jangan kita suka mempertikaikan orang. Jangan kita suka bazirkan masa. Jangan kita suka mencari kesalahan dan keburukan orang. Tuan-tuan dan puan, cerminlah diri kita sendiri. Kan? Cermin diri kita sendiri. Ini kerjanya cari salah orang. Kerjanya komplain sana, komplain sini. Penat tuan-tuan ya? Kita biasa dengar kan ada satu kisah tu kan. Bapa anak dengan kedai. Bila mana bapak naik lalu satu kampung, anak berjalan, orang komplain. Apalah anak tu, betul lah beri bapak naik. Akhirnya anak tu naik pula, bapak kecil hati. Bapak berjalan, anak naik kedai. Orang komplain juga, apalah anak tu, betul bapak tu dah lah gaot kan. Berilah dia naik. Akhirnya dua-dua tak naik kedai tu tuan-tuan berjalan. Ada orang komplain tak? Ada. Apalah dua-dua tak naik. Tak cerdik betul. Naiklah kedai tu. Akhirnya tuan-tuan dua-dua naik kedai. Ada tak orang komplain? Ada juga. Apalah naik kedai dua-dua. Kesian kedai tu patah pinggang dia. Akhirnya tuan-tuan dan puan, dua-dua tak naik, buat apa? Dua-dua angkat kedai tuan-tuan. Kan? Itu sebab tuan-tuan dan puan pun ada orang komplain. Kita buat apa pun orang komplain, maka buatlah kebaikan. Maka dengan melakukan kebaikan, dengan kita sentiasa beramal soleh, positif dalam kehidupan dan kerap mencari kebaikan, maka insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan disiplin dengan mengurus masa kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik Ustaz Azam, kita ada sahabat pemanggil untuk kita raikan yang berikutnya pada pagi ini. Silakan, halo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Dai dan kru Tajalah Ustaz. Saya Nurul Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Soalan saya lah Ustaz. Bagaimana cara untuk kita menguruskan masa kita saat kita sakit? Kerana sakit ni kita rasa tak mampu dan banyak membazir masa. Contohnya, saya salah seorang OKU. So, macam terdapat kekangan dan untuk saya macam belajar untuk pergi bekerja, berusaha. So banyak membazir masa untuk saya. So bagaimana cara apa kita nak uruskan masa sakit, masa kita lemah agar tidak membazir masa. Ya, itu saja soalan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nurul Hidayah dari Kota Baru. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, semangat, ketabahan dalam menempuh kehidupan insya-Allah. Jadi bila sebut tentang sahabat-sahabat OKU kita mungkin yang menonton juga tanya Ustaz pada pagi ini, kita doakan yang terbaik kepada mereka. Ustaz Azam mungkin sedikit menjawab soalan tersebut. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan, tengok ya, begitu bersemangat dan inilah tanda yang menonton ini sebenarnya mempunyai keberkatan masa dan pastinya para penonton semua yang menonton secara secara live, secara langsung di TV ataupun secara live juga secara langsung di FB Tanyalah Ustaz TV3 dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya tidak mensiakan masa ibu ayah. Kerana kita nak memanfaatkan masa yang Allah berikan kepada kita ini ke arah kebaikan. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bagaimana Ustaz
kita ni sakit ni macam mana. Bukan soal OKU saja, bahkan sebenarnya nak mengurus masa ini bukan saja kepada orang sakit, minta maaf cakap tuan-tuan ya, orang yang terlampau banyak tugasan, dengan tanggungan yang ramai, anak-anak dengan kerjanya, dengan tanggung kiri kanan depan belakang, subhanallah. Tuan-tuan puan ibu ayah, kita renung satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Ana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla syaqamika, wa ghinaka qabla farrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Hadis riwayat Al-Hakim. Tuan-tuan puan, hadis ini sangat popular. Sehingga kan kumpulan nasyid yang sangat kekal sampai sekarang, kumpulan Raihan kan. Apa lagu dia tuan-tuan? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Subhanallah, tuan-tuan, itu hadis Nabi SAW. Apa Nabi kata, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW, bagi dia bersabda, apa Nabi kata? Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa dia 5 perkara itu? Pertama, tuan-tuan puan, muda sebelum tua. Yang kedua, sehat sebelum sakit. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Yang keempat, tuan-tuan puan, kelapangan, yang ini masa lapang sebelum engkau sibuk. Dan yang kelima, tuan-tuan puan, hidup sebelum engkau mati. Hadis Al-Hakim. Subhanallah tuan-tuan ya. Hadis ini memberikan kita motivasi. Walaupun kita rasa, Ustaz, saya ni saya ni sakit, saya ni sibuk. Tuan-tuan puan, harus kita ingat, selagi kita hidup, maka manfaatkan masa yang kita ada ini untuk ke arah kebaikan, mengikut kemampuan kita. Maknanya kalau kita mampu setakat itu, maka setakat itulah. Kita berdakwah, kita mampu dengan kuasa yang kita ada, maka kita berdakwah. Barangkali kita seorang ayah, kita seorang suami, kita berdakwah kepada isteri dan anak-anak kita. Waktu yang sama tak mampu, kita paling kurang, kita mulakanlah berdakwah dengan lisan, beri nasihat. Tak mampu juga, maka bencilah dengan hati. Itu dari segi dakwah. Samalah juga dari segi mengurus masa ini agar tidak dipersialkan. Nabi SAW mengajar kita, rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua. Ustaz, saya muda lagi. Okey lah. Alhamdulillah. Rebut masa muda sebelum tua. Tuan-tuan, jangan rasa tua ya. Walaupun dah tua, Ustaz. Kalau kita bandingkan, barangkali ibu ayah, kita bandingkan anak, memang kita rasa tua. Cuba kita bandingkan dengan orang tua, kita rasa muda. Itu penting tuan-tuan ya. Yang kedua, sehat sebelum sakit. Maknanya kita waktu sehat sebelum kita sakit. Dan waktu kita kaya ni, tengah ada rezeki lebih, kita manfaatkan sebelum datangnya miskin. Maka ada masa lapang, manfaatkan. Dan pastinya tuan-tuan, yang terakhir, selagi kita hidup, maka manfaatlah kan kebaikan dan masa yang ada ini dari persediaan sebelum mana maut telah menjemput kita dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ustaz Azam dan juga para penonton jangan ke mana-mana, terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton, tuan-tuan dan perempuan bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Gagal dalam menguruskan masa bukan saja menyebabkan seseorang itu tertinggal, bahkan akan menyebabkan umat ini akan mundur ke belakang. Itu antara perkara yang perlu kita bimbang dan perlu kita khawatirkan akibat daripada gagal menguruskan masa. Masih lagi kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari untuk sama-sama kita mendiskusikan Ustaz akhlak masa
jangan dipersiakan. Dan kita ada soalan daripada sahabat Facebook kita yang berikut, Ustaz. Baik, Aisyah Icha yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah maksud atau makna di sebalik kata bahawa masa itu ibarat mata pedang? Dan kedua, bagaimanakah dengan tabiat mereka yang suka bertangguh-tangguh dalam melakukan amal-amal kebaikan, sebaliknya terus alpa dan lalai melalui masa-masa yang ada? Mohon pencerahan biar tahu, jangan keliru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Dari Anas ya. Soalan yang sangat masya-Allah tabarakallah, luar biasa. Sebab apa? Bukan medah ya tuan-tuan dan puan, ya nak bicara pepatah Arab tu. Kan al-watu qasaif tu kan. Masya-Allah, saya belajar itu jangan zaman sekolah kan. Itu pun tahu pernah ingat kan, tapi baguslah. Apa dia maknanya? Masa ibarat pedang, kalau kita tak potong maka dia akan memotong kita. Tuan-tuan dan puan, bila mana itu pepatah Arab. Kalaulah kita membicarakan pepatah Melayu, apa dia? Masa ibarat seperti emas. Sebab orang Melayu sayang emas. Kan? Bila dia sayang emas tu tuan-tuan, dia rasa macam masa macam emas. Tapi paling kurang emas boleh beli, masa tak boleh beli. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bila mana kita membicarakan tentang masa ibarat pedang, maknanya kita kena jaga masa kita. Kita kena urus masa kita agar kita tidak dipotong oleh masa. Masa tetap akan memotong kita. Cumanya samalah contoh macam teknologi. Tuan-tuan dan puan, pernah terfikir ke waktu teknologi kan, saya mengajar sekolah kan, kita dulu belajar di sekolah, pergi sekolah, belajar, cikgu ngajar, ada papan hitam bagai-bagai. Sekarang ni bila dululah waktu PKP, PDPR kan, kita belajar kat rumah guna macam-macam aplikasi kan di atas talian tu. Subhanallah, masya-Allah. Tabarakallah, luar biasa tuan-tuan. Cikgu-cikgu yang tak pandai pun belajar. Kan? Bukan setakat cikgu, mak bapak pun belajar. Bukan setakat belajar macam nak buka aplikasi dalam talian tu. Waktu yang sama mak bapak juga belajar apa? Belajar nak mengajar. Kan? Ingat senang ke nak mengajar tuan-tuan. Itu sebab cikgu dia ada pedagogi ya, bagaimana kaedah mengajar. Itu sebab ibu ayah, bila mana kita membicarakan tentang orang yang suka tabiat menangguh-nangguh kerja dan sebagainya, ini satu sifat yang sangat tidak baik. Satu sifat yang boleh merosakkan masa depan kita. Orang yang menangguh bukan saja membicarakan tentang menangguh kejayaan yang dia ada, tetapi kita takut tuan-tuan dan puan, sesedari ibu ayah, dia menangguhkan amalan. Ingat, Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa confirm akan mati. Allah Ta'ala tak kata orang sakit mati. Allah Ta'ala tak kata orang ICU mati. Tetapi Allah Ta'ala kata setiap nyawa confirm mati. Bila, di mana, bagaimana, wallahu a'lam. Itu rahsia Allah. Itu sebab bila terdetik nak melakukan kebaikan, maka terus lakukan. Jangan tangguh-tangguh. Antara amalan yang syaitan paling suka kita tangguh adalah sedekah. Tak payah cerita jauh lah tuan-tuan ya. Hari Jumaat dari Anas, Pak Penonton ya. Hari Jumaat kita bawa duit letak dalam kocik baju kita. Bawa lah RM5, RM10, RM50, kadang-kadang duit ungu kan. Janganlah start duit biru je. Nanti dia bosan, asyik dia je masa tabung kan. Sekali berilah duit ungu kan. Upgrade lah sikit. Upgrade. Sekali-sekala tak mampu start minggu paling kurang sebulan sekali. Kan. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, kita tangguh ni. Kita bawa lah contohlah RM10 duit merah kita letak dalam kocik kita. Masuk masjid tu pula, barangkali masjid yang tak berapa nak familiar, kita baru datang minta maaf dengan izin lah, ya tak berapa family apa benda, tak tahu nak cakap kan. Tak biasa. Tak biasa. Cakap putih kan. Master. Luar biasa, masya-Allah. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan, kita tak biasa masjid baru sampai. Kita cari tabung tak jumpa. Baru sampai awal ni, khatib belum naik mimbar lagi ni. Jagi lah sedekah, cari tabung jagi lah. Balik lepas solat nanti aku bawa aku sedekah. Cahilah tuan-tuan dan puan, duit tu nanti bawa balik semula sampai ke rumah. Sebab apa? Kita menangguh amal itu dan akhirnya kita tidak dapat barakah bersedekah pada hari Jumaat waktu waktu solat Jumaat itu. Ini sebab tuan-tuan dan puan, nak buat ni terus buat, jangan tangguh. Nak bersedekah, terfikir, terus buka kita punya bank atas talian, online banking kita tu, terus transfer. Kita terus buat, pindahkan duit kita tu. Ataupun datang masjid, terus cari tabung. Kita buat duit ni dah memang ambil dekat kocik mana-mana kan. Ada RM50 nak sedekah hari Jumaat contoh. Terus cari tabung masuk masjid, carilah kat mana pun masuk tabung, barulah kita melakukan amalan-amalan lain tu. Sebab ibu ayah,
Buat ibadah jangan tangguh, buat sama, buat kebaikan juga jangan tangguh. Kerana apa? Masa terus akan berjalan, teknologi terus akan berjalan. Cuma bagaimana kita nak kejar, kita tidak mampu, tapi jangan sampai dia memotong kita. Wallahu a'lam. Paling menyedihkan Ustaz Azam, duit yang dalam kocek itu balik hancur dalam mesin basuh. Alamak. Lagi menyedihkan Ustaz. Baik, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya untuk kita raikan Silakan, pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dan yang dan juga Ustaz Azam, semoga diberi perlindungan Allah dan dirahmati Allah. Amin, Amin, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Seronok saya. Alhamdulillah. Kalau saya tidak berganjak kaki anak Adam ni di akhirat nanti, akan ditanya tentang masa juga, masa muda. Jadi kita amat takut dan bimbang. Masa muda kita banyak perkara-perkara lara dan juga masa sekarang pun masih lagi bukan melakukan dosa, tapi banyak perkara yang melalaikan kita lakukan. Allahu Akbar. Adakah disebabkan oleh Ustaz katakan tadi hubungan dengan Allah ni kita dah kurang, dan juga perkara-perkara syubhat yang kita ambil juga boleh membuat kita tersasar daripada ni. Baik. Jadi soalan saya, apakah yang perlu dilakukan oleh kita untuk istiqamah melakukan ibadah, melakukan kebaikan ni? Kita tahu kita memang diselubungi dengan banyak perkara-perkara yang melalai, melara ni ada sekeliling kita. Apakah perkara yang ada tips yang boleh kita amalkan untuk istiqamah dalam melakukan kebaikan ni, supaya tidak ditanya tentang masa di akhirat nanti? Baik, Cik. Saya boleh Ustaz Azam. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ilyas dari Pulau Pinang yang bertanya soalan. Orang kata apa? Hidup ni banyak hambatan. Tu dia punya perkataan dia, Ustaz Azam. Belajar Masya Allah. umur. Masya Allah. Tabarakallah. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Tuan-tuan dan puan, saya pun sebenarnya kita muhasabah diri kita sama. Pagi-pagi ini, tuan-tuan dan puan, kita muhasabah. Diam tak diam, subhanallah. Sejam lebih kita bersama dan bersiaran pada hari ini. Sejauh mana kita memanfaatkan masa yang kita ada. Saya ada tulis di FB saya berkaitan tentang forum kita, tanyalah Ustaz kita hari ni kan. Saya pernah bertanya di FB saya, di Facebook, Instagram saya, Azam Al-Kankari. Boleh singgahlah kalau nak pergi. Ada follow, saya dah follow. Oh, dah follow. Terima kasih saja je dari anda. Tak adalah. Nak cerita apa? Ada juga rakan-rakan FB kita, rakan-rakan kita di laman sosial itu berbicarakan tentang Ustaz, bagaimana kita nak manfaatkan masa kita. Kita ni banyak buat benda lara. Usia muda kita bagaimana? Tuan-tuan dan puan, seperti ditanyakan oleh Encik Ilyas tadi, subhanallah, ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Tirmizi. Hadis ini hadis sahih. Seperti mana dinyatakan oleh Encik Ilyas itu tadi, maksud hadis ini, apa Nabi kata, hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak akan berganjak kaki seorang itu pada hari kiamat sehinggakan dia ditanya tentang umurnya, bagaimanakah dia menghabiskannya, tentang ilmunya, apakah yang dilakukan dengannya, tentang hartanya, dari mana diperolehinya dan bagaimana dia membelanjakannya, dan tubuhnya, bagaimanakah dia menggunakannya. Hadis Imam Tirmizi, nombor hadis 2602. Hadis sahih. Tuan-tuan dan puan, subhanallah. Saya bila mana menjumpai hadis ini, tuan-tuan dan puan, saya rasa sangat takut. Kerana apa? Bagaimana kita berhadapan dengan Allah di akhirat nanti. Allah akan tanya usia kita. Allah akan tanya umur kita yang Allah Ta'ala berikan di dunia ini, sejauh mana kita memanfaatkan dan menghabiskannya. Banyaklah ilmu, harta, tubuh dan sebagainya. Tapi hari ini, tuan-tuan dan puan, kita nak bicara tentang umur. Tuan-tuan, saya nak bicarakan tentang apa? Kalau kita kata, Ustaz, kami ini muda ni kadang banyak lara. Ya, betul. Saya tak nafikan, tuan-tuan, saya pun samalah juga. Kita pun muda juga. Kan, muda. Dengan muda juga lah. Kan. Maknanya, tuan-tuan dan puan, banyak saya nak belajar. Depan saya, ibu ayah, tuan-tuan guru yang hebat-hebat, doakan saya. Moga-moga Allah berikan kebaikan kita semua. Dan saya meraihkan tuan-tuan dan puan yang hebat-hebat depan saya ini. Masya Allah, tabarakallah. Doa orang lama ini barakah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, kenapa ulama-ulama silam mempunyai masa yang sama dengan kita, tetapi karyanya, mereka boleh mengarang kitab-kitab yang luar biasa. Contoh, tuan-tuan dan puan, Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, dari segi fiqh, tuan-tuan, beliau wafat pada umur 54 tahun. Tetapi beliau sempat dan juga subhanallah
meninggalkan kita karya yang agung, luar biasa, yang menjadi kita punya rujukan sehingga kini. Ini luar biasa tuan-tuan ya. Saya tak sempat nak bicara lah. Ini mungkin kena masuk topik fiqh nantilah ya. Imam An-Nawawi, beliau wafat pada umur 45 tahun. Ya. Masa sama dengan kita, satu hari tetap 24 jam. Tapi beliau dapat menghasilkan kitab-kitab yang luar biasa. Antaranya juga imam yang sangat popular dari segi ilmu tasawufnya, Imam Al-Ghazali. Beliau wafat pada umur 54 tahun. Subhanallah. Luar biasa kitabnya yang kita memang hari-hari baca. Ya, kalau kuliah-kuliah takmir di Masjid Surau kami di Tangkak Johor itu, memang kita baca di sekolah-sekolah agama di Johor juga begitu. Bangkali di negeri Glen juga begitu. Di Selangor, di Terengganu, di Perlis sebagainya. Membicarakan tentang Imam Al-Ghazali. Imam Muslim, kitab hadis yang banyak kita baca menjadi rujukan kita umat Islam. Beliau wafat pada umur 55 tahun. Bayangkan tuan-tuan dan puan, mereka ini ulama-ulama Islam yang hebat-hebat ini, subhanallah, moga-moga Allah berkati mereka asbab kerana ilmu yang mereka tinggalkan kepada kita. Mereka hidup tuan-tuan sehingga umur 40-an, 50-an, maknanya tak sampai warga emas pun. Kan warga emas 60-an tuan-tuan ya, kan 60 ke atas. Itu sebab ustaz saya ni dah warga emas ya, emas mahal. Kan itu sebab warga emas ni mahal loh. Tak semua mampu usia tu, tapi kalau mampu luar biasa tuan-tuan haji ibu ayah depan saya kan, luar biasa. Allah beri usia kita. Cuma kita muhasabah diri kita lah. Sejauh mana kita memanfaatkan usia kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sejauh mana kita memberikan manfaat kepada orang sekeliling kita. Kita lihat ulama-ulama Islam luar biasa. Kerana apa tuan-tuan? Kerana masa mereka berkat. Bagaimana nak dapat berkat masa? Saya nak kongsikan ada 3 tuan-tuan dan puan. Boleh ke Dek Anas? Boleh insya-Allah. Ke kita nak hope penonton? 3 minit juga. 3 minit. Alamak. 3 tuan-tuan. FMS. Apa dia? Bukannya Family Medicine Specialist ya. Bukan pakar, apa nama, pakar kesihatan keluarga. Bukan. FMS. Apa dia? F yang pertama, faedah. Maknanya buat benda yang berfaedah. Nak dapat keberkatan masa, faedah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Dewan Bahasa Pustaka, Kamus Dewan Islam keempat 2014. Faedah ini maksudnya berguna. Melakukan perkara yang berguna bukan saja kepada diri, tetapi waktu sama kepada keluarga dan juga kepada masyarakat sekeliling kita. Orang yang melakukan perkara yang berfaedah, insya-Allah akan manfaat dan pastinya akan berkat umur dan juga masanya. M yang kedua tuan-tuan dan puan, apa dia? Manfaat. Jadi orang yang bermanfaat. Nabi kata dalam satu hadis, khairun nas, sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Bukan saja kita memberi manfaat, bahkan kita memudahkan urusan orang. Maka ini juga akan mendapat keberkatan masa. Dan S yang terakhir tuan-tuan dan puan, syukur. Kita mensyukuri nikmat Allah. Kerana Allah memberikan nikmat masa yang kita peroleh ini tuan-tuan dan puan, maka kita lakukan sebaiknya. Dan bukan saja melakukan sebaiknya, bahkan kita melakukan sebanyaknya kebaikan. Kerana ini tanda orang yang bersyukur. Jadi ibu ayah tuan-tuan dan puan, nak masa yang berkat, pertama buat berfaedah, yang kedua manfaat, dan ketiga syukur dengan nikmat masa Allah beri ini. Supaya apa? Supaya hidup kita juga akan diberkati walaupun usia kita singkat, tetapi dapat memberi manfaat yang berpanjangan. Walaupun sehinggalah ada orang mengatakan, apa dia tuan-tuan dan puan? Orang mengatakan walaupun telah meninggal dunia, tetapi ia kekal hidup sampai bila-bila. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah memberikan keberkatan masa kepada kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Halia ini tanam-tanaman ke barat juga akan condongnya. Dunia ini pinjam-pinjaman, akhirat juga akan sudahnya. Amin, jadi insya-Allah. mudah-mudahan apa yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz Azam kita dapat sama-sama amalkan. Dan Ustaz Azam setelah tak sedar kita akan tamat di TV3, tapi sebelum tu Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan selepas ini, lanjutan ataupun sambungan 30 minit siaran tambahan di TV9 untuk topik kita iaitu akhlak masa jangan dipersiakan. Sebelum tu kita nak baca satu soalan daripada sahabat Facebook, kita akan bawa untuk siaran TV9. Kita ada Abdul Karim Sufian yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-As, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan masa. Soalan saya Ustaz, mengapakah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa? Adakah disebabkan manusia sering lalai dengan masa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ianya satu ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang mengabaikan masanya sehingga terlupa untuk melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala? Ustaz Azam, kita akan sambung insya-Allah lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Kita akan tamat di sini. Terus dia menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, insya-Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni
كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, tuan-tuan dan perempuan. Alhamdulillah kembali untuk siaran ataupun lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 untuk kita terus mendiskusikan sambung perbincangan topik kita, akhlak masa jangan dipersiakan. Para penonton, tuan-tuan bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azam Al-Kankari. Dan Fadhil Ustaz, kita masih lagi mengalu-alukan kepada sahabat penonton kita yang ingin mengajukan soalan atau kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini. Hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah, tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Tekan like, tekan butang share ataupun kongsikan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Ustaz Azam, kita mengucapkan takziah. Kita mengambil kesempatan ini di Tanyalah Ustaz kepada sahabat-sahabat kita di beberapa daerah di negeri Johor yang dimaklumkan terlibat dengan kejadian banjir. Kita doakan mudah-mudahan dipermudahkan urusan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digantikan dengan yang lebih baik. Mungkin sedikit daripada Ustaz Azam. Sebenarnya saya orang Johor dan bukan saja daerah-daerah yang diuji, antaranya Muar, Musim, Kota Tinggi, Tangkak, Segamat. Mereka diuji dengan banjir ini dan pastinya Allah Ta'ala uji tanda Allah sayang. Tuan-tuan dan puan, kita doakan juga di negeri-negeri lain yang mungkin diuji pada ketika ini, makanya uji banjir sebagainya, kita doakan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan. Allahumma sayyiban nafi'an, moga-moga hujan yang turun itu memberi manfaat, bukannya mudarat insya-Allah. Cumanya bagaimana di mana diuji dengan banjir, musim terkujuk ini, dan Anas para penonton kita nak manfaatkan masa, jangan dipersiakan. Bagaimana? Contoh, kita berada di pusat penempatan banjir sebagai contoh. PPS tu kan, duduk pusat penempatan. Manfaatkan masa, jangan duduk tidur je. Kan? Duduk tidur tunggu bantuan, duduk tidur tunggu bantuan. Kenyang, janganlah. Kau boleh ada manfaatkan. Saya banyak berkenalan kalau kami di Johor dengan esko-esko kerajaan negeri Johor, bersama dengan guru agama, bersama dengan cikgu semua, dan dulu Yang Maha Mulia Tuanku Sultan juga macam maduli untuk bersama dengan rakyat jelata. Ketika mana diuji banjir, kita orang kata orang Jawa ni guyup tuan-tuan kan. Mana bekerjasama. Mungkin kita buat masak sama-sama, kita berukhuwah sesama yang ada di situ. Kerana apa? Kita manfaatkan masa. Janganlah masa kita itu dipersiakan sehinggalah kita duduk dalam keadaan kita menidakkan takdir, kita menyalahkan takdir sebagainya. Nauzubillah min zalik. No. Kita jaga diri kita, moga-moga masa walaupun kita diuji juga dipertingkatkan dan dimanfaatkan agar tidak dipersiakan insya-Allah. Kita doakan moga-moga Allah berkati dan Allah beri kekuatan kepada mereka semua insya-Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjarkanlah kepada kami atas musibah dan ujian ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Demikian antara doa yang boleh kita amalkan. Ustaz Azam, kita nak raikan soalan yang telah pun kita bacakan sebelum kita tamat di TV3 sebentar tadi. Kita nak ulang baca soalan tersebut daripada Abdul Karim Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya Ustaz, mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa? Ini surah Al-As tadi. Adakah disebabkan manusia sering lalai dengan masa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau ianya satu ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita yang mengabaikan masa sehingga terlupa untuk melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Tuan-tuan dan puan, kalau kita melihat metod dalam Al-Quran itu sendiri, kalau tuan-tuan belajar ulumul Quran, ilmu-ilmu berkaitan Al-Quran, saya bukan ahlinya, tuan-tuan dan puan boleh rujuk kepada tuan-tuan guru kita, tok-tok guru kita, boleh rujuklah untuk belajar tentang ulumul Quran. Tapi berdasarkan pengetahuan dan juga ilmu yang saya pelajari di sekolah, di kolej, di universiti saya, maka pastinya kita membicarakan bahawa banyak juga surah yang Allah Ta'ala bersumpah. Maknanya ada yang Allah wasyams, Allah bersumpah demi matahari. Dan dalam ayat ini, dalam surah wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Sebenarnya surah ini cuma ada 3 ayat saja. Dan menariknya kalau kami di Johor, di sekolah agama Johor, sebelum budak balik ke rumah, habis belajar akan baca surah ini. Mereka ramai-ramai baca, subhanallah kan. Dan biasanya bukan saja di sekolah, tuan-tuan puan juga kalau habis musyarat kan, habis tanya ustaz. Habis tanya ustaz kan, kita baca. Kenapa ya? Kerana apa? Kerana surah Al-As ini adalah surah yang sangat luar biasa. Bila mana Allah Taala bersumpah demi masa. Dalam banyak ulama-ulama tafsir membicarakan Al-As itu, ada yang mengatakan waktu asar, mana penghujung waktu petang, makna pengakhiran. Ada yang mengatakan wal-as itu adalah kehidupan. Maknanya Allah Ta'ala bersumpah dengan kehidupan kita. Dan Allah Ta'ala kata sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita semua ini rugi, tuan-tuan dan puan. Tetapi jangan lupa, bila mana kita tidak memanfaatkan masa, maka kita rugi. Kita persiakan masa kita, maka kita rugi, tuan-tuan dan puan. Tetapi Allah Ta'ala kata illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa makna orang-orang beriman? Orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman dengan rukun iman yang 6. Itulah orang beriman. Dan juga apa? Orang yang beramal soleh, orang yang melakukan segala kebaikan, orang yang melakukan tunjang kepada 5 rukun Islam. Makanya orang yang beramal soleh kebaikan, maka orang ini orang yang tidak rugi. Dan Allah Ta'ala menyatakan yang ketiga pula, mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Waktu yang sama berpesan-pesan dengan kesabaran. Nak ajak orang, nak tegur orang dengan kebenaran, kita kena sabar. Kena sabar. Bukan saja itu, tuan-tuan dan puan, dalam waktu yang sama juga ada kata-kata hikmah yang biasa kita dengar. Masa yang lepas, satu kenangan. Masa sekarang, satu rezeki. Tetapi tuan-tuan dan puan, masa yang akan datang belum pasti. Sejauh mana kita nak memanfaatkan masa yang ada ini satu rezeki, maka tuan-tuan dan puan, ada beberapa sifat yang ada untuk orang itu supaya tidak merugikan masa. Saya nak kongsikan ada 3, tuan-tuan dan puan. 3 sifat ini kalau ada pada kita, insya-Allah kita tidak akan merugikan masa kita. Kita akan dikategorikan di kalangan orang-orang yang seperti mana Allah nyatakan tadi, dikecualikan daripada kategori orang yang rugi. Apa dia 3 sifat ini? Saya nak kongsikan ada 3 SPM. Bukan CJ sejarah Malaysia. S yang pertama, sabar. Tuan-tuan dan puan, orang yang tidak rugi dengan masanya, orang yang tidak persiakan masanya, maka orang ini adalah orang yang sabar. Sabar dalam setiap hal dalam kehidupan. Maka orang yang sabar ini pastinya orang yang akan memanfaatkan masanya. Allah uji dia sabar. Maknanya masa yang berjalan. Ingat tuan-tuan dan puan, bila mana happy birthday kan? Apa nama happy birthday? Ulang tahun kelahiran. Ulang tahun kelahiran. Payah benar nak mengingatnya kan. Kita biasa sambut happy birthday kan. January babies lah. February babies. Saya Ogos ya. Saja nak cerita Mention juga mention. Tak adalah gurau je. Tuan-tuan dan puan, kita sambut birthday bagai-bagai anak kita, mak ayah. Jangan kita lupa. Ramai orang gembira menyambut hari kelahiran. Tapi tuan-tuan jangan lupa, menambahnya umur kita, bertambahnya umur kita, maka semakin pendeklah usia kita di dunia. Tambah usia, maka pendek urusan kita di dunia. Tambah usia, makin pendek. Itu sebab tuan-tuan dan puan, usia yang Allah beri ini sebenarnya kita muhasabah diri kita. Sejauh mana aku nak manfaatkan. Waktu kecil aku, saya ada juga menulis buku di Anas ya. Saya punya topik buku mensyukuri nikmat kehidupan. Hidup biar bermanfaat. Saya membawa kronologinya bagaimana kita zaman kanak-kanak kita meningkat. 0 hingga 6 tahun kita zaman kanak-kanak. Ya, zaman bayi, zaman kanak-kanak. Kemudian 6 tahun sampai 12 kita zaman kanak-kanak. 12 hingga 17 kita zaman remaja. Kemudian meningkat zaman dewasa 18 ke atas. Kita meningkat usia emas dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, sejauh mana kita sabar dengan kehidupan ini, maka kita tidak akan merugikan masa kita. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, P apa yang kedua? Pemaaf. Jadi orang yang pemaaf, agar kita tidak bazirkan masa kita dengan berdendam. Orang yang tidak pemaaf ini, orang yang berdendam dengan orang. Orang yang berdendam ni tuan-tuan, kata orang Johor lah ya, bengke. Faham ke tak faham tuan-tuan? Kan? Bengke. Tengok orang dendam je, semua orang dia tak kena. Itu topik lain lah. Dia kena topik lain lah untuk membetulkan hati kan. Itu sebab tuan-tuan puan, jadi pemaaf. Agar kita tidak bazirkan masa dengan berdendam. Dan M yang terakhir, tuan-tuan puan, apa dia? Mudahkan urusan orang. Nabi SAW kata apa? Kita penuhi hajat orang, Allah penuhi hajat kita. Kita mudahkan urusan orang, pastinya Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Contohlah, kita nak parking bayar, nak bayar parking kereta kan? Tiba-tiba ada orang tu terkial-kial, duit RM1 dia tak boleh guna. Masuk kan, terkial-kial. Faham tak makna terkial-kial tuan-tuan? Makna susah benar. Masuk duit, keluar, reject, duit reject. Kita duduk belakang tengok je.
Kalau kita mudahkan urusan dia, kita beri RM1 kita. Kita bangkali lah anak kecil lagi, duit banyak, duit kecil yang banyak, anak nak pergi sekolah kan. Nanti kantin bagi RM1, RM2 kan. Duit banyak ni, RM1 banyak lagi, raya tu lepas pun tak habis, tak apa nak bagi orang. Jadi kita pun bagilah dia, nah lah kak RM1 ni kak, bangkali RM1 akak tu dah koyak agaknya. Dia pengguna, akhirnya terus disedut, maka kita telah mudahkan seorang, kita telah menjimatkan masa. Betul. Dan tidak merugikan masa kita. Sebab tuan-tuan puan, kita kena sabar, jadi orang yang pemaaf dan mudahkan usaha orang. Kerana apa? Inilah cara kita untuk tidak merugikan masa kehidupan kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Itu antara akronim yang berikut yang telah pun dikongsikan SPM. Baik Ustaz Azam, kita nak raikan lagi sahabat pemanggil yang sedang menanti di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. InsyaAllah. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Hello. Ya, siapa di talian? Hello. Ya, silakan. Saya Rohida binti Hussein. Ya. Rohida binti Hussein. Ya, silakan dengan soalannya. Saya nak tanya. Ini berkaitan dengan masa kan? Jauhkan tuan puan, jauhkan daripada jauhkan TV, dari kaca TV insya-Allah. Okey. Baik. Teruskan. Baik. Ya. Adakah kita berdosa ataupun kita macam kita apa tu macam nak cakap ni. sorry saya ni. Macam kita nak mengaitkan orang kalau kita nak pun di media sosial ataupun di Facebook ataupun kita nak mengaitkan orang ataupun kita nak memalukan seseorang itu, adakah jatuh berdosa pada kita? Baik, terima kasih soalannya. Assalamualaikum. Baik. Bangkali Puan Rohida ni nervous. Nervous Kali kan? Pertama menembusi talian dengan Ustaz. Itulah tipsnya ya, kalau kita telefon tutup je TV tu. Tutup sekejap. Sebab ni on balik insya-Allah. Boleh tengok kat Facebook balik kan. Betul. Baik Ustaz Azam, bila sebut tentang bab mengaibkan dan sebagainya ni, kadang-kadang inilah antara media sosial punya bahana ni Ustaz Azam sedikit. Banyak masa dihabiskan dengan media sosial menyebabkan berlaku aib mengaibkan dan sebagainya. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Tuan-tuan dan puan, perkara yang paling kita risau, perkara yang paling kita takut adalah wakaf dosa. Bila mana kita membicarakan tentang wakaf pahala, tuan-tuan dan puan jangan lupa ada juga wakaf dosa. Kita nak offline dengan syaitan dan kita nak online dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang membicarakan tentang laman sosial. Kadang-kadang bukan saja di Facebook ataupun di TikTok, macam-macam lah. Budak-budak zaman sekarang ni tuan-tuan, pening kepala kita kan. Saya beradab anak-anak muda dan Yanas ya, para pelajar, anak-anak murid kita. Bangkali ada anak-anak murid saya menonton agaknya kan. Yang menonton ni tuan-tuan puan kan. Kadang-kadang anak-anak ni banyak dia mengambilkan masa bukan saja di laman sosial, kadang-kadang dengan main game sehingga tak tidur malam, pagi esok payah bangun subuh, kemudian kalau ke sekolah mengantuk je kerjanya. Tuan-tuan dan puan, bukan saja itu, bahkan kadang-kadang di laman sosial kerjanya menghabiskan masa, mempersiakan masa di laman sosial dengan mengutuk orang, kecam orang, macam-macam. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa. Kiri kanan ada malaikat yang mencatat segala apa yang kita lakukan seharian. Kita takut tuan-tuan puan, na'udzubillah min zalik, moga Allah lindung kita semua. Kita takut malaikat banyak mencatat keburukan dan bila mana waktu kita dijemput oleh Allah Subhanahu taala dalam keadaan waktu itu, tuan-tuan puan, dosa kita terus berjalan. Kerana apa? Kerana kita telah menyebarkan fitnah, kita menyebarkan keburukan di laman sosial sehingga tidak padam perkara itu, menyebabkan perkara yang tidak bermanfaat. Itu sebab ibu ayah tuan-tuan puan, cuba kawal diri kita. Kerana apa? Bagaimana nak kawal diri kita? Saya nak kongsikan ada 3 T. Boleh Anas ya? Secara ringkasnya. Selepas ini 3 T. Apakah itu caranya? Kejap lagi insya-Allah. Kejap lagi insya-Allah kita akan ikuti apakah 3 T tersebut. Terus dia menonton Tayarah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tayla Ustaz. Biar tahu, jangan keliru tuan-tuan dan puan bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala sehingga jam dan juga detik ini masih lagi kita bersiaran dalam Tayla Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada akak-akak, ibu-ibu, ayah yang tekan butang kongsi, yang sebarkan live Facebook kita pada pagi ini. Mudah-mudahan menjadi pahala berpanjangan untuk kita, insya-Allah. Baik Ustaz Azam, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Azam Al-Kari untuk sama-sama kita meneruskan diskusi akhlak masa jangan dipersiakan. Baik, kita nak raikan lagi Ustaz Azam. Silakan. Soalan daripada sahabat Facebook kita yang bertanya, iaitu Siti Nurbaya. Baik, soalannya, adakah masa itu akan menjadi saksi utama kepada segala perlakuan dalam kehidupan manusia sepanjang perjalanan hidupnya di dunia ini? Dan yang kedua soalannya, saya ada gambar jam tu. Adakah pilihan hobi atau aktiviti yang dilakukan pada waktu lapang atau cuti itu juga memainkan peranan yang penting supaya masa yang diluangkan kepada hobi itu tidak menjadi sia-sia dan boleh membentuk peribadi dan akhlak seseorang? Dua soalan Ustaz Azam. Luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, soalan yang sangat luar biasa dan pastinya memberikan kebaikan kepada kita. Tapi sebelum saya nak menjawab tu di Anas, saya tadi kita berhenti untuk 3T. Saya rasa saya nak bawakan 3T tu tuan-tuan dan puan, ya. Supaya apa? Supaya kita memahami bahawa bagaimana kita ni nak menjaga diri kita daripada melalaikan masa kita, daripada mempersiakan masa kita supaya tidak melakukan kejahatan, melakukan perkara yang boleh merosakkan orang sekeliling. Apa T yang pertama? T yang pertama, tahu tujuan hidup. Kita tahu tujuan hidup kita. Ada dua tujuan hidup kita, tuan-tuan dan puan. Ini Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, surah Zariyat, surah Al-Baqarah. Pertama, sebagai hamba Allah. Dan yang kedua adalah sebagai khalifah di atas muka bumi Allah ini. Tahu tujuan hidup, maka pastinya kita tidak akan melakukan kebaikan dan tidak akan melalaikan dan mempersiakan masa kita. Yang kedua, apa dia? Tenang hadapi hidup. Kita kena tenang menghadapi kehidupan ini. Kerana ramai orang tidak tenang, itu sebab orang kata apa? Tenang apa, just do it, benda gitulah, ya. Kan apa benda kan, baru TikTok kan? Tenang je lah kan, tak payah buat apa-apa, tenang saja. Daripada kehidupan kita tenang. Ini kadang-kadang semua benda kita nak komen, semua benda kita nak petikai, semua benda kita tak payahlah, kau boleh puasalah tangan kita ni daripada menulis benda-benda yang bukan-bukan sebagainya, merugikan masa kita saja. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, apa dia? Teruskan hidup dengan baik. Kita teruskan kehidupan ini dengan kebaikan, pastinya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kembali kepada soalan yang ditanyakan oleh Dai Anas, daripada rakan FB kita Nurbaya tadi di Facebook, bila mana membicarakan tentang masa itu menjadi saksi utama. Tuan-tuan dan puan, ya, itu sebab saya bacakan di awal tadi hadis yang mana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya tentang masa kehidupan kita, masa usia kita, umur kita, bagaimana kita manfaatkan usia yang kita ada. Tak kira berapa umur kita, selagi mana kita hidup di dunia ini, sejauh mana kita memanfaatkan masa kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, antara 10 wasiat Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna, tuan-tuan kalau rujuk antara mujaddid, seorang tokoh pendakwah hebat, iaitu Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna, antara 10 wasiat beliau, antara satunya iaitu kewajipan lebih banyak daripada waktu yang ada. Tuan-tuan dan puan, sejauh mana kita memanfaatkan kewajipan yang kita ada ini, supaya apa? Kehidupan di dunia ini kita memberi manfaat kepada orang sekeliling kita. Dan pastinya tuan-tuan dan puan, bila mana bicara bab hobi tadi kan, kita tahu kewajipan ni banyak dari Anas, ya. Tak sempat no. Betul. Dia sebenarnya bukan kita tak sempat. Setiap orang semua ada masa sama. Cuma bagaimana kita nak memanfaatkan masa kita. 24 jam kan, barangkali buat researchnya, buat study, homework, ceramah, bagai-bagai. Dah habis dah. Tiba-tiba malam aja kan. Tiba-tiba konvo. Alamak, amin, insyaAllah. Amin. Doakan dibayar ya, insyaAllah ya. Saya selesai urusan saya punya master, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, apa makna hobi? Tuan-tuan boleh rujuk dalam Dewan Bahasa Pustaka Kamus Dewa edisi yang keempat. Hobi ini adalah aktiviti kegemaran yang dilakukan pada masa lapang, bukannya aktiviti hakiki. Maknanya bukan benda yang utama. Itu sebab hobi orang dulu-dulu macam apa? Contoh, mengumpul stamp, kan? Nampak macam apa benda mengumpul stamp? Budak sekarang tak kenal tau. Sebab apa? Dah memang tak guna stamp kan? Pos barang hantar tak guna stamp. Tetapi tuan-tuan dan puan, macam pak mentua saya, dulu hobinya suka mengumpul stamp. Dan sekarang ada. Kita lihat stamp-stamp orang lama-lama dulu. Saya suka. Dan inilah cara kita nak ajar anak-anak kita. Benda itu bermanfaat. Maksudnya memberikan kemudahan
dan juga memberikan nilai estetika kepada generasi selepas kita. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan puan para penonton, hobi yang kita ada itu akan mempengaruhi kita. Adakah hobi kita itu merugikan masa kita? Adakah hobi kita itu sehingga menghabiskan duit kita? Adakah kita hobi itu sehingga melunaskan segala apa yang kita ada sehingga bergaduh laki bini sebagainya? Na'udzubillah min zalik. Hobi itu boleh, tapi waktu lapang, waktu yang memudahkan urusan, waktu kita senggang, pada waktu itulah kita manfaatkan masa kita ada dengan melakukan hobi yang bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada semua. Janganlah kita pusingkan masa dengan melakukan hobi yang merugikan. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Insya-Allah hidup biar bermanfaat. Insya-Allah. That's my trademark. Baik, berikutnya Ustaz, saudara kita ada sahabat pemanggil terakhir mungkin untuk kita raikan pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang. Ya, Mamu, silakan Mamu. Mau doa lah Ustaz dan Dai dan kru-kru semua dan siapa-siapa yang penyakit-penyakit semua. Amin, insyaAllah. InsyaAllah Tuhan yang ampunkan dosa-dosa kita semua. InsyaAllah. Amin wa iya min. Ya, soalan Mamu yang Tuhan Nabi Muhammad yang masa tak cukup yang nak dakwah kat kita. Ya. Kemudian mamu yang masa cukupnya banyak tapi mamu tak boleh berdakwah dengan anak, bini mamu, keluarga mamu. Mamu tak boleh nak berdakwah. Pasal apa perangai mamu pergi jadi lagu tu punya perangai. Lagu mana mamu nak jadi perangai dok. Tolonglah. Nasihat kat mamu dan nasihat kat semua orang lah. Tapi perangai tu mamu punya perangai lah jadi lagu tu. Tapi tolonglah. Doa-doa lah kat semua orang. Sekali dengan mamu sekali pun. Tulanglah doa kat mamu biar selamat daripada dunia sampai akhirat. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Bersama kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah tabarakallah yang ada mamu kita dari Pulau Pinang, masya-Allah. Mamu Hanifah yang berkongsi cetusan ataupun rasa sedikit sebagai seorang ayah ataupun rais pemimpin tu dalam nak manfaatkan masa mendidik keluarga tu, cabaran tu Ustaz Azam. Betul. Dan inilah cabaran yang sangat luar biasa kepada kita insan biasa berada di akhir zaman ini. Berada di akhir zaman, tuan-tuan dan puan, saya selalu cakap dalam banyak tempat ceramah saya. Kita pergi banyak tempat, kita membicarakan tentang sejauh mana kita mendoakan ibu ayah. Bangkali depan saya, tuan-tuan dan puan, mendoakan ibu ayah, tok nenek kita telah pergi buat selamanya, kita mendoakan mereka di alam sana. Tapi ibu ayah, tuan-tuan dan puan, kita muhasabah di kita sejauh mana, tuan-tuan dan puan, anak cucu kita nanti akan mendoakan kita bila kita berada di alam barzakh. Itu sebab, tuan-tuan dan puan, jangan kita lupakan diri kita untuk sentiasa berdoa, mengharapkan keredaan Allah. Dan antara satu doa yang saya nak kongsikan yang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada An-Nasa'i, hadis ni sahih. Supaya apa? Kita baca doa ini, moga-moga doa ini akan memberikan manfaat dan memberkati kehidupan kita, masa kita ini, masa hidup kita ini agar tidak dipersiakan. Apa doanya? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsi sarafatan ainin. Hadis An-Nasa'i, hadis sahih. Tuan-tuan, amalkanlah doa ini. Saya jumpa tuan-tuan hadis ini, subhanallah, apa maknanya tuan-tuan? Ya Hayyu Ya Qayyum, Allah yang maha hidup, Allah yang maha mengurus makhluknya, dengan rahmatmu daku mohon pertolongan. Baikilah seluruh urusanku dan janganlah engkau serahkan diriku ini kepadaku walaupun sekelip mata. Hadis An-Nasa'i. Amalkan hadis ini, insya-Allah. Saya akan kongsikan hadis ini di Facebook, di Instagram saya Azam Al-Kankari. Dan akhir Naik Anas ya. Memang nak suruh tutup dah ke? dah masa hampir tamat Ustaz Azam, insya-Allah. Penutupnya saya nak kongsikan tuan-tuan, seminit yang terakhir ini apa dia? Tolonglah tuan-tuan dan puan, kita renung satu hadis Nabi SAW. Apa Nabi kata? Mafhumnya diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya ketentuan amalan adalah yang terakhir. Hadis Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan, hidup ini bukan penentu kita, tapi pengakhiran itulah penentu kita. Maka manfaatkan kehidupan ini, jangan persiakan masa hidup kita. Moga-moga bermanfaat, hidup yang manfaat, jangan menyusahkan orang. Wallahu a'lam. Mohon maaf segala kesilapan saya. Ada rezeki jumpa dalam pertemuan insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Dai Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SBP segera bertindak. B, bina jadual harian. P, pertingkatkan disiplin diri. Ustaz Azam, saudara tak saudara, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Esok sebagaimana biasa, Tengah Ustaz akan kembali bersiaran bersama dengan moderator Dai Aiman.
dan panel Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman untuk topik munakahat menanggung biawak hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seram tajuk dengan tajuk ni insya-Allah esok jam dan juga waktu yang sama. Ustaz Azam, jazakallah khair sekali lagi diucapkan. Terima kasih kepada Anas dan kru produksi Tanyalah Ustaz. Moga kita berjumpa lagi insya-Allah. Doakan perjalanan saya pulang dengan selamat. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan Ustaz. Ayuh kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Barakallahu.